Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'fihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid. Dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin surah yang ke-7. Baru yang kelima dari bawah. Mari cerita hikayat. Jadi sebelum itu marilah kita buka majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pasal yang ke-7 bab yang kelima dari bawah. Waqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Dihikayat tu baris yang ke-6 dari bawah ujung kalimah ujung sekali dari samurai itu. Dan seperti barang yang dihikayatkan bahawa ada satu dahri datang ia pada zaman Hamad, iaitulah guru Imam Abi Hanifah. Imam Hamad ini guru Imam Abu Hanifah, dan menuntut ia akan segala ulama hendak berhujjah ia dengan katanya, kata kamu Allah itu ada, manakala ada betapa tiada tempatnya, maka tiada ada sesuatu yang mewujud melainkan ada tempatnya. Maka beberapa mereka itu yang sudah dikalahkan oleh dahri, maka bertanya ia kepada manusia, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang? Maka sahut orang banyak, ada lagi, iaitu Hamad. Maka dahri ini Sayyidina Muhammad yang nak memberi waham, ya, maksud kata nak menimbulkan keraguan kepada umat Islam. Dia orang bagi pandangan-pandangan yang pelik-pelik. Jadi dia akan berhujah dengan ramai dalam kalangan ulama. Maka hujah dia ni kira kata kuatlah, sehingga dalam kalangan ulama ramai yang kalah yang disebut tadi telah dikalahkan oleh dahri. Maka dia bertanya, dah ramai kalah, tak ada lagi menang lah, kita kata tak ada lagi menang dengan dia.
Maka yang kita bicara dulu kan, tajuk dia wajib belajar ilmu akidah. Ya. Kalau tidak boleh nak jadi alim, nak merungkaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat, sekurang-kurang lepas dulu diri sendiri. Jadi hal ni kita sebutkan dalam kalangan kawasan tertentu kena ada orang yang alim. Kerana ni nak berhujah, nak mengalahkan hujah daripada musuh Islam. Hamad ni musuh lah, yang nak kita sebut nak merosakkan umat Islam. Baik. Jadi dia tanya tu, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang? Ada lagi tak ulama ni? Sebab semua aku dapat kalahkan, gitulah. Semua kalah depan aku. Ya, persoalan awal yang disebutkan tadi, apa dia? Disebut kamu Allah itu ada. Manakala ada, betapa tiada tempatnya. Kalau ada, kenapa tak ada tempatnya? Gitu. Maka tiada ada sesuatu yang maujud melainkan ada tempatnya. Jadi dah kata, kalaulah kamu kata Allah, Tuhan itu ada, mesti ada tempat. Kerana setiap yang maujud itu ada tempat. Baik, nanti kita akan sambung kisah panjang kisah ni. Dan buat ni mana habis malam ni habis kisah ni saja. Baik. Kemudian menyahut orang ramai bahawa ada lagi, iaitu Hamad. Ni Abu Hanifah ni masih lagi kanak-kanak zaman masa ni. Imam Abu Hanifah masih lagi kecil, anak murid kepada Hamad. Maka berkata dahari khalifah, adakan olehmu akan dia pada aku supaya rujuk ia sertaku. Maka menyuruh khalifah akan Hamad. Maka berkata Hamad, beri tangguh olehmu akan aku malam ini. Maka tatkala berpagi-pagi datang Abu Hanifah. Abu Hanifah ni anak murid dia. Imam Abu Hanifah datang, mari jumpa tubuh, mari nak belajar. Dan adalah ia lagi kecil, masa ni kecil lagi. Maka melihat ia akan gurunya yang bernama Muhammad itu dalam duka cita yang sangat. Maka bertanya Imam Abu Hanifah akan dia, apa sebab daripada pencitaan ini, duka cita ni? Maka berkata ia, betapa aku tiada duka cita, dan telah menyuruh oleh khalifah akan aku berhujah serta dahri, dan telah menghimpunkan segala ulama. Dan aku bermimpi semalam, di dalam tidurku akan suatu penglihatan yang sangat. Maka berkata Imam Abu Hanifah, apa ia? Katanya, aku lihat akan satu dusun yang sangat luas, lagi berhiasan, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung itu babi. Babi itu babi. Apa tu bahasa lain? Kalau khinzir bahasa Arab, babi. Maka keluar di penjuru kampung itu babi, maka memakan ia akan buah kayu itu hingga habis dengan daunnya dan cawangannya, daun dengan peranti-ranti, hingga tinggal batang semata-mata. Maka keluar daripada isi pohon kayu itu satu harimau. Maka ditangkapnya akan babi itu, lalu mati babi itu. Maka berkata Abu Hanifah bahawa Allah Ta'ala mengajar ia akan daku ilmu ta'bir mimpi. Imam Abu Hanifah ni walaupun masih kecil lagi, tapi kelebihan Allah beri kepada dia, dia boleh mengibarat mimpi. Mimpi ni disebut ta'bir. Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mentakbir mimpi itu Nabi Allah Yusuf AS. Mimpi disebut takbir atau disebut mengibaratkan mimpi itu. Ia tak sebut tafsir, kadang-kadang ada orang sebut
tafsir. Mutolonglah tafsir mimpi aku. Pasal mimpi ni dia punya istilah dia, kalimah dia takbir. Betul lah penggunaan dalam kitab takbir. Jadi Imam Abu Hanifah kata apa kepada tubuh dia ni? Mana dah tadi? Maka berkata Abu Hanifah bahawa Allah Ta'ala mengajar ia akan laku ilmu takbir mimpi. Maka mimpi ini baik. Imam Hamad tadi dia tak ada ilmu takbir mimpi, dia tak tahu lah. Maka pada dia boleh jadi duka cita. Ada babi mari makan pohon kayu, makan daun ranting apa semua tinggal tunggu ya. Kemudian keluar rimau daripada tumbuh kayu tadi. Apa tu, tangkap babi, apa tekam babi, mati babi tu. Baik, maka Imam Abu Hanifah takbirlah mimpi tubuh dia ni. Apa takbiran dia? Mimpi ini baik. Imam Abu Hanifah dia dapat takbir mimpi ini, dia tahu mimpi ini baik bagi kita dan jahat bagi seluruh kita, iaitu dahari tadi. Maka jikalau engkau izinkan bagiku kepada takbir akan dia, nescaya tu takbir akan dia. Maka berkata Hamad, takbirkan olehmu ya Nu'man bin Bashir. Nama apa? Nama sebenar Imam Abu Hanifah ni Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini radhiyallahu anhu. Nah, artinya nama Abu Hanifah itu Nu'man, nama sebenar. Nama sebenar Imam Abu Hanifah Nu'man. Baik. Kita nak cerita sikit tentang takbir ni. Dia Sayyidina Muhammad, bukan semua orang boleh takbir mimpi. Sebab itu bila kita mimpi sesuatu, kita jangan cerita kepada orang. Melainkan orang yang kita nak cerita ni dia tahu takbir mimpi, ya, baru kita cerita. Kerana ialah sebab apa tu, ialah nanti akan memberikan. Kalau dia tak pandai takbir mimpi, kalau kita cerita mimpi tu, boleh jadi mimpi tu macam tadi baik, tapi ditakbir buruk, maka jadi duka cita. Tak boleh. Ya, kerana dalam mimpinya macam-macam, dia bukan straight to the point lah maksud. Daripada mimpi tu bukan kata membawa masuk mimpi tu. Ya, kadang-kadang dia ada yang tersurat dan tersirat daripada kisah di sebalik dalam mimpi tu. Baik, jadi kalau kita mimpi sesuatu, jangan cerita-cerita sama cerita sendiri. Kadang kita rasa mimpi aku baik, maka kita cerita-cerita wahal. Kadang nampak baik dari sudut kita sebutkan penceritaan dia, rupanya dari sudut takbirnya buruk. Kerana kita tidak tahu. Baik. Mana tadi? Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah ni cerita kepada tubuh dia bahawa dia tahu Allah beri ilmu pada takbir mimpi, maka Imam Ahmad pun cerita. Baik, maka kita dah melihat bahawa Imam Abu Hanifah ni bukan calon-calon orang. Sejak kecil lagi, mana zaman usia kita sebut remaja ni lah, belajar. Dah beri kelebihan, Allah beri kelebihan kepada dia, dia boleh mengibaratkan mimpi. Baik. Maka Imam Abu Hanifah, nama Abu Hanifah itu Nu'man. Maka berkata ia, bermula dusun yang luar lagi berhiasan itu agama Islam. Dusun yang luar, nampak dusun luar mana pohon kayu adalah agama Islam. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Pohon kayu yang berbuah tadi ulama. Dan asalnya yang tinggal itu engkau. Jadi pohon kayu tadi itu daun dia, ranting dia itu ulama. Yang telah dikalahkan oleh Dahari itu mana dalam mimpi itu siapa? Mana Dahari itu? Babi ya. Babi itulah Dahari. Babi itu makan daun, makan ranting-ranting semua. Karena Dahari telah mengalahkan pamaikan ulama. Dia telah makan daun kayu, dia telah makan ranting daripada daun kayu tadi. Baik, tinggal tunggu. Maka tunggu itulah engkau. Maksudnya tunggu itulah tubuh Imam Hanifah Ahmad. Baik. Kemudian mana
Pohon kayu berbuah itu ulama, dan asalnya yang tiga itu engkau, dan babi itu dari dan harimau yang membunuhkan babi itu aku, Imam Abu Hanifah. Babi pula, harimau terlebih daripada pohon kayu itu Imam Abu Hanifah. Jangan pula kita kata ni macam apa tu bangga diri pula tak. Pasal dia nak mengibaratkan mimpi, maka dia kena cerita betul lah. Ni dia punya keadaannya. Maka berjalanlah engkau dan aku serah engkau, maka dengan berkat himmah engkau dan berkat hadrah engkau, aku berkata-kata sertanya, dan aku lazimkan hujahnya, maka sukalah Hamad itu. Dan berdiri keduanya ketika itu jua kepada Masjid Jami', maka datang khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majlis Hamad itu, yakni majlis Hamad yang hadir itu, dan berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya di bawah sarirnya. Dia kita nak sebut ialah bila kata tutup para ulama duduk atas sehingga sana masuk atas kursi. Kemudian Imam Abu Hanifah duduk, dia di kalau kursi ni kan bawah ni dia macam kita sebut pemaidani kapet sari ni, macam kapet pemaidani. Jadi Imam Abu Hanifah tu bawah, dia nak murid kan. Baik, disebut bahawa Imam Abu Hanifah duduk di hadapan gurunya di bawah sarirnya, memegang ia akan kaus atau kasut gurunya dan kaus dirinya. Maka datang dahri dan naik ia di atas mimbar dan berkata ia, siapa yang menjawab akan soalanku ini? Maka sahut Imam Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Nyatakan olehmu. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pertanyaan kamu itu. Maka berkata dahri, siapa engkau, hai kanak-kanak? Baik, bila dah berhimpun, dah ramai manusia, ramai nak menonton, melihat berbincang ni, berdebat ni. Kemudian para alim ulama duduk kita kata ulama-ulama. Kemudian Imam Dahri yang kata nak kata akhir lah ni, final destination, ujung. Pada debat Allah dia kata pasal ulama-ulama ada ni kira ada tak boleh nak mematakan hujah Dahri itu. Baik. Maka last ni maksudnya Dahri Hamad lah yang akan berujar dengan Dahri. Maka Dahri sampai duduk atas mimbar, maka dia tanya siapa yang akan berujar dengan dia gitu. Walaupun dia tahu, tapi biasalah orang besar diri, ya, kuasa takabur ni, dia gitu. Apa nak berujar? Maka Imam Abu Hanifah yang jawab. Maka kamu tanyalah soalan, nanti akan ada orang yang akan jawab. Maka Dahri ini kerana ego dia melihat Imam Abu Hanifah yang menjawab pertanyaan dia tadi kan. Dia kata siapa ni? Kanak-kanak mana? Hai kanak-kanak, engkau berkata-kata sertaku. Beberapa orang yang mempunyai kemegahan dan serban yang besar-besar, dan yang mempunyai kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas-luas. Lemah mereka itu daripada aku. Maka betapa engkau berkata sertaku, padahal kecil umur engkau dan hina diri kamu. Mana kerana dia rasa apa tu hebat tadi, ego, rasa sombong, kerana ada ramai yang dia mengalahkan. Kemudian Imam Abu Hanifah ni yang cakap, maksud imam mana bila demikian tu sedarlah Dahri bahawa Imam Abu Hanifah yang akan berbicara dengan dia. Jadi awal tu kita sebut Dahri ni memandang rendah pada Imam Abu Hanifah kerana kecil, kerana nampak budak, kerana umur kecil, umur muda. Disebutkan bahawa di samping ramai-ramai tadi itu ada para ulama-ulama yang hebat, ya, yang ada kemegahan yang tersendiri,
Dia pakai subah besar. Itu guru pakai subah. Para ulama silam dia subah besar. Kemudian suruh lagi sana. Kemudian pakaian baju kain, baju tangan, kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas. Tangan baju yang luas. Hafsa tu kan. Kita boleh imagine lah dia punya baju dia. Tapi hari ni tak pakai lah macam tu. Yang ni ulama dulu dia ada lah. Kita sebut berpakaian kan. Kalau dulu orang muda dulu kan berpakaian seluar dia, kaki kaki tu besar. Hal ni kecil pula. Budak-budak kita kecil pula. Cik sampai nak masih kaki pula dia nak pukul pula dia. Ni dia dah itu dalam bagi cik. Dulu bagi wah satu kaki, dua kaki boleh masuk. Ni nak masuk kaki pun payah tu. Kata dia punya zaman ni. Dan berpakaian ikut zaman. Baik. Jadi kalau berpakaian ni macam ni ikut zaman kita ni orang tengok pelik lah gitu. Tapi di zaman ni pakaian itu adalah pakaian kemegahan. Baik. Mana dah? Okey. Hai kanak-kanak itu. Kemudian padahal kecil umur kau dan hina di kamu. Dia menghinakan Imam Abu Hanifah. Tapi masa ni Imam Abu Hanifah tu tak jadi ulama lagi lah. Belum jadi ulama lagi kerana masa ni masih lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kanak-kanak masih lagi muda. Tapi Allah dah tunjukkan himmah dan kehebatan Imam Abu Hanifah dengan mengalahkan hujah dari. Baik. Baik. Kemudian Allah SWT dan hina di kamu. Maka berkata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jawab, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia bagi ulama seperti firman Allah Ta'ala, walladzina utul ilma darajat, dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu itu berderajat. Maka berkatalah hari itu, engkau yang menjawab akan soalanku. Maka kata Imam Abu Hanifah, bahkan aku jawab akan soalan engkau dengan taufik Allah. Maka berkata ia, adakah Allah itu mewujud? Masalah dari awal. Tanyaan pertama daripada dahari, berkata ia, adakah Allah itu mewujud? Maka jawab Imam Abu Hanifah, bahkan berkata ia, di mana ia? Kata Imam Abu Hanifah, tiada ada baginya tempat. Ini yang juga kita ahli sunnah wal jamaah. Tiada ia baginya tempat. Tiada ada baginya tempat. Maka ini kita nak sembunyi. Tiada ada baginya tempat. Kata dahari, betapa ada mewujud tiada ia bertempat baginya. Maka dahari tanya lagi, betapa ada mewujud tiada ia bertempat, bagaimana boleh mewujud tapi tak ada tempat? Tanya dia macam tu. Kata Imam Abu Hanifah, bagi ini dalil pada diri kamu. Imam Abu Hanifah jawab, dalil yang kata Allah SWT mewujud tapi tak ada tempat, tak ada bagi ia tempat, tak ada ia baginya tempat. Maka Imam Abu Hanifah kata, dalilnya ada pada diri kamu. Katanya, di mana? Di mana ia dalilnya? Kata ia, iaitu tiadakah pada diri kamu nyawa, ruh, nyawa juga. Maka katanya bahkan, kata Imam Abu Hanifah, di mana tempat ruh kamu? Di mana tempat ruh atau nyawa kamu itu? Di kepala kamu kah? Atau di perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Ruh kan, kita ni sejak kita yang hidup ni ada nyawa, ada ruh. Bila terpisah roh, nyawa daripada badan jasad kita, kata mati tu. Jadi ni jawapan, dalam jawapan Imam Abu Hanifah datang pertanyaan balik. Ada pada diri kamu nyawa roh? Dah dikata ya ada. Okey. Di mana kah dia? Di kepala kah? Di perut kah?
Di kaki kah? Macam soalan piramid ya. Di mana dia? Di manakah dia? Maka tercengang Dahri. Tercengang ia kemudian menyuruh oleh Abu Hanifah akan air susu, buat dalil yang lain pula. Baik, maka kemudian satu dalil pertama tadi jawab, betul. Roh tu mana? Karena persoalan ini Allah sebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Ruh mana? Ruh itulah ruh. Dalam jasad kita ada ruh. Qul ruh min amri rabbi, katakanlah urusan ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku diberi ilmu tentang dia melainkan sedikit. Baik. Jadi kalau nak kata tak tahu mana tempat, jadi adakah ruh itu tak ada? Betul juga pasal kita hidup ni kan ada ruh nyawa tu. Itu jawapan kepada soalan pertama Dahri. Baik. Kemudian dalam Dahri tak boleh nak jawab di manakah ruh, maka Imam Abu Hanifah mari dalil yang kedua. Buat mari air susu. Tapi ni air mineral ya. Tak apa. Buat mari air susu. Sebab ada sebab air susu. Mana ada? So buat mari air, dalil yang kedua tu air susu. Buat dalil yang lain pula. Dan berkata ia, tiadakah pada air susu ini minyaknya? Kata Dahri, bahkan kata Imam Abu Hanifah, di mana tempatnya? Di ataskah atau di bawahkah? Maka tercengang pula Dahri. Maka kata Imam Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi ruh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada air susu itu, demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah itu dalam kaum ini tempatnya. Jadi dalil orang yang mengatakan bahawa Tuhan ini sesuatu yang mawjud itu mesti ada tempat. Ya, betul bagi makhluk. Semua makhluk Allah ni selain daripada Allah, semua makhluk mawjud dia bertempat. Ya. Macam kita mawjud ada tempat ya, kita datang bumi. Kemudian lah ni saat ni ketika dan masa ni kita duduk dalam masjid 9, 8, 40 kita duduk dalam masjid Sayyidina Ali KMPGA boleh. Adakah masa ni kita ada tempat lain? Kita duduk di pasar malam hari ni hari sini pasar malam, pasar malam depan Pejabat boleh kan? Adakah masa lama ni kita di sana tak? Pasal tu kata mawjud makhluk Allah ini bertempat, ada tempat dia. Bila kita duduk sini tempat lain tak ada. Kalaulah sekiranya kita sebut, kita didakwa, dituduh bahawa masa ini hari ini 22 Mac 2021 8.40 malam berlaku pembunuhan di mana ataupun kecurian di mana. Kemudian dituduh kita curi. Bahawa kita ada sini kan, benda saksi ke ramai ada saksi. Jadi tuduhan tadi itu orang Islam sebut menolak keraguan munasabah. Pasal ada saksi-saksi yang kata seseorang yang dituduh ni duduk di sini. Macam mana boleh dia duduk di sana? Kerana kita bukan boleh duduk dalam satu masa 2 tempat, 3, 4 tempat, 5 tempat. Begitu. Jadi dakwaan yang kata bila kita kata tiada ada baginya tempat, maka kita meletakkan bahawa Allah itu tidak bertempat. Bukan begitu. Kerana tempat yang kita menceritakan berkaitan dengan tempat bumi, langit, bulan, bintang, matahari semua ni adalah yang disebut kaum yang diciptakan oleh Allah. Manakala Allah nak duduk tempat yang Allah cipta kan? Sebab itu kerana kita bicarakan sifat yang wajib bagi Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Jadi kalaulah kata makhluk ini ada tempat sini, maka Allah tak ada. Allah tidak bertempat seperti mana tempatnya manusia.
Walaupun mereka meletakkan dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia berada di atas arsy. Maka kita jawab dengan dalil yang lain. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Kemudian lagi mana? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad anni, tentangku, fa inni qarib, maka jawab bahwa sesungguhnya Aku dekat. Itu cukup tu. Itu yang tak perlu kita kata Allah tempat di sini. Itu tadi dalil tadi, tiada ada baginya tempat. Tiada ada baginya tempat. Bukan boleh kita sebut bahawa lagu mana boleh hampa kata Allah tak ada tempat. Tiada ada mana nak sebut khusus tempat, tak ada. Pada kepada makhluk ada tempat khusus. Kalau manusia semua kita ditempatkan di atas muka bumi, kemudian tempat kita dalam hari-hari kita ni sekian. Hari ni kita duduk sini, kemudian itu yang kata tempat tu. Baik. Manakala juga yang menciptakan tempat tu Allah, bumi, langit, bulan, bintang semua. Baik. Jadi ini dalil dalam menjawab pertanyaan kalau kata kenapa kamu kata Allah tidak bertempat. Maka ini dalil dia yang dibawa mari oleh Imam Abu Hanifah. Baik, kemudian mana dah? Mau berjalan jauh. Okey. Demikian terdapat pula bagi Allah itu di dalam kaum ini tempatnya. Kata Dahari, baru soalan pertama, dia 3 soalan. Masuk insya-Allah. Sikit. Dan kata Dahari, maka apa ada dahulu daripada Allah? Maka mari pertanyaan seterusnya kedua. Maka apa ada dahulu daripada Allah dan apa kemudian daripadanya? Kata Imam Abu Hanifah, tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Kata Dahari, betapa tasawur ada suatu yang mewujud padahal tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Kata Imam Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu pula. Maka mari pertanyaan yang kedua daripada Dahari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang dahulu daripada Allah? Kemudian apa yang selepas daripada Allah? Maka Imam Abu Hanifah beri dalil dia ada pada badan kamu juga. Hak awal tadi pun ada pada badan kamu, hak ni pun ada pada badan kamu. Mudah ya nak jawab ni. Kadang dipikir payah nak fikir kerana Allah beri ilmu ni. Bila Allah beri ilmu, tengok pada jawapan mudah ya. Walaupun kita sebutkan tadi ramai dah ulama ni tak dapat menjawab. Tapi hujah yang digunakan begitu mudah ya. Hak duduk di badan. Ni bila Allah beri ilmu itu kita tidak boleh pandang rendah pada seseorang. Walaupun kita nampak macam ni, nampak Imam Abu Hanifah masih lagi muda, masih lagi kecil, masih lagi kita sebut mentah lagi dari sudut menuntut ilmu ni banding ulama-ulama yang dah makan berpuluh tahun belajar dan sebagainya. Karena ilmu ni bila Allah berkehendak nak beri, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Siapa yang Allah berkehendak nak berikan kebaikan kepada seseorang, Allah beri faqih dia dalam agama. Jadi dia umur 15 atau 20 bandingan kita umur 40 kau. Kerana Allah nak beri ilmu macam ni. Baik. Jadi kita jawab soalan nombor 2, nombor 3 kita tangguh ke depan. Mana dah? Ada pada badan kamu, maka apa ia katanya? Apa dahulu daripada ibu tangan kamu? Tangan ibu tangan. Apa dahulu daripada ibu? Jari ada dahulu depan dia. Dia kata ibu ni wujud mawujud ada dahulu depan dia. Ibu ni ada depan. Maka mari ada depan dia tangan kamu, dan apa kemudian daripada jari kelingking kamu? Maka katanya tiada suatu dahulu daripada ibu tanganku dan tiada suatu kemudian daripada kelingkingku.
Kata Imam Malik, demikian lagi Allah Ta'ala tiada sesuatu dahulu daripadanya dan tiada sesuatu kemudian daripadanya. Kalau kata ibu ni paling depan, ibu ni hak depan ni ibu kan, ada lagi depan dia? Tak ada. Kalau kata keling-keling ni hak akhir, ada lagi hak lepas dia? Tak ada. Nak sebut ni sifat bagi Allah, qidam dan baqa. Jawapan dia kerana mari qidam ni tak ada yang awal daripada dia. Makhluk semua selepas, mana makhluk semua baharu. Allah qidam, tak ada dulu daripada Allah. Ibu jadi ada tak depan dia? Tak ada. Hak lepas dia ni. Hak lepas ni tak ada juga. Gitu. Baik. Jadi mudahnya jawapan. Jawapan yang dijawab kepada hujah ni, iaitu dalil ni, hujah ni dalil akli. Kenapa menggunakan dalil akli? Kerana dah hari ini kufur. Kalau mari bertanya apa siapa orang mari Quran, tak mari hadis. Sebab bila berhujah dengan orang kafir, kita kena mari dalil akli, menggunakan akal supaya orang Sayyidina Muhammad ialah mengalahkan hujah yang datang daripada orang kafir. Karena orang kafir ialah ia bukan terima atau ia bukan percaya kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalil akli, semua orang boleh terima, baik Islam maupun kafir. Baik, kata Dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Baik, jadi saya pun tinggalkan satu pertanyaan ini untuk pertemuan yang akan datanglah. Saya dah 8.50. Kemudian lepas daripada isyak ni kita ada tahlil. Dia hajat daripada keluarga arwah Allahumma salli Muhammad Allah yarham Zulkifli. Kita buat tahlil lah. Lepas daripada isyak, lepas daripada semua isyak tu kita tu tahlil lah, tahlil ringkas insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu 2 pertanyaan yang telah dijawab, tinggal lagi 1 pertanyaan yang akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.